Begitu juga dalam fardu kifayah. Bila kita berkata Islam balik yang sampai umum, kita juga diwajibkan untuk melaksanakan tuntutan berkenaan. Cuma ilmu mengurus sistem yang kita namakan sebagai fardu kifayah ini diambil kira berdasarkan kepada beberapa kriteria tertentu. Kita tengok tuntutan fardu kifayah, bukan kata buat seorang lain tak payah. Bukan. Sebaliknya fardu kifayah, tuntutan fardu kifayah tidak akan terlepas berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertamanya kuantiti. Kita tengok, kalau tamattu di sini ada orang Islam dalam 3,000 orang, masjidnya boleh menampung kita kata 1,000 orang. Jadi kalau yang datang berjemaah imarahkan masjid ini dalam 200 orang untuk satu waktu, itu tak patut pula. Sebab apa? Sebab kekuatan yang kita ada, ruang masjid yang ada bagi menampung bilangan jemaah melaksanakan tanggungan fardu kifayah itu tak patut dengan kuantiti kita. Seolah kata daripada 3,000 penduduk Muslim yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat itu satu orang. Tak patut. Jadi tuntutan fardu kifayah itu secara umumnya masih belum dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Begitu juga kalau fardu kifayah kita katakan, kalau 1,000 orang mati serentak di taman kita ini, 1,000 orang mati serentak, takkan nak suruh imam terbela kerja masjid je, nak kapal, nak tanah, letih, 1,000 orang nak dihabiskan oleh 3 orang. Tak ada gerak kita jadi. Itu juga fardu kifayah tak dilaksanakan dengan baik, dan kewajipan itu adalah tidak tertunai dengan sempurna. Maknanya untuk melaksanakan tuntutan fardu kifayah kita bebankan orang lain. Jadi kita membantu saling, seolah kita tidak ada tanggungjawab di dalam melaksanakan tuntutan fardu kifayah berkenaan. Begitu juga kita tengok dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam masih lagi lemah, tetapi berapa orang tokoh ekonomi yang memahami tentang prinsip ekonomi Islam, keuangan Islam, perbankan Islam, pelaburan Islam, pajak dagang Islam. Hanya 2-3 orang nak uruskan umat Islam berjuta-juta. Kalau seorang nak urus juta-juta lemah, tak apa. Ini seorang nak urus berjuta-juta manusia yang mempunyai keperluan dan kehendak dalam hidupnya. Mana bisa mungkin, tuan-tuan? Kalau kita yang tidak memahami tuntutan fardu kifayah ini dapat memenuhi tuntutan fardu kifayah ini sendiri, kalau tidak dikira tuntutan itu berdasarkan kepada kuantiti. Yang kedua, kriteria fardu kifayah dipenuhi dengan kualiti. Katakan tadi 1,000 orang meninggal, dia nak selenggarakan jenazah, mandi, kafan, tangan 3 orang. Bagaimana kualiti yang dihasilkan 3 orang untuk mengurus itu? Begitu juga kita yang duduk di sini 3,000 contohnya Muslim, yang datang sini benar-benar dengan imannya, dengan takwanya, dengan fitrah keimanannya dalam satu orang. Takkan satu orang boleh ada kekuatan untuk kamu 3,000 orang. Jadi kalau 3,000 itu tak faham tuntutan fardu kifayah, mendefinisikan fardu kifayah seorang buat lain tak payah. Ini adalah manifestasi daripada keimanan yang bagus. Kita boleh tahu kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang tidak seimbang. Yang kita fikir fardu ain lepaslah untuk diri kita. Tetapi fardu kifayah, apakah tanggungjawab kita itu dapat memberi sumbangan pada masyarakat, pada agama, pada bangsa, pada negara. Dan kita biarkan orang-orang tertentu sahaja untuk memberi sumbangan bagi melepaskan tuntutan fardu kifayah kita. Allah, Islam tidak begitu sikapnya. Lebih-lebih lagi ini dalam 5
imaratkan masjid. Orang yang mengimaratkan masjid itu adalah orang yang di dalam hatinya ada iman. Dan keimanan yang sebenar itu dijaga daripada makrifat Allah. Orang kenal ini rumah semua, rumah datuk, rumah Tan Sri. Mana nak bertanam ke rumah itu, kamu tahu adab-adabnya. Kalau kamu kenal ini rumah Allah, nak datang dan pulang kali ke rumah Allah, kamu tahu tanggungjawabnya. Tanggungjawab ini walaupun fardu kifayah, tapi tanggungjawab antara kita dengan Allah. Belum min Allah. Jadi kalau tak ada makrifat, kita tak kenal rumah Allah, kita tak kenal ketuhanan Allah, keagungan Allah, wujudan Allah, kebesaran Allah. Kita anggap kecil yang dinamakan